Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula pelajaran kita kali ini, iaitu macam mana nak melakar graf eksponen. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok, okey, basic dia sekali, paling basic sekali contohlah sebagai y sama dengan graf eksponen e kuasa x. Okey. Sebenarnya graf ni dia boleh jadi untuk apa-apa pun nilai dia. Contoh kat tak kisahlah y sama dengan apa ke b kuasa x. B dia boleh jadi apa-apa nombor. Cuma dia terbahagi pada dua nombor, iaitu sama ada b ni nombor dia, syarat dia mesti lebih besar daripada kosong. Okey, cuma dia ada dua. Iaitu kalau b ni lebih besar pada 1, okey, graf dia akan jadi graf makin naik, makin membesar, makin tinggi. Itu cerita dia. Tapi kalau b kita lebih kecil pada 1, tapi dia mesti lebih besar daripada kosong. Dia tak boleh negatif dia mesti, tapi dia lebih kecil pada 1, maksudnya point lah, 0 point something. Jadi lebih baik saya tulis macam ni lah. Nanti silap sudah kacau cerita dia. Kalau macam ni maksudnya graf dia graf terbalik. Tadi graf membesar, ini graf mengecil. Okey, contoh kita apa? Hari ni kita tengok yang ini dulu. Contoh graf membesar dulu Bila graf besar, bila kita tengok graf ni, macam mana kita nak lakarkan graf ni? Dia simple je sebenarnya. Kamu kena hafal graf asas dia. Ni kita panggil dia graf asas. Graf asas dia begini saja. Okey. Dia untuk graf eksponen dia ada asymptot tau. Asymptot dia dekat pada y sama kosong ni, asymptot. Asymptot tu maksudnya kat mana graf tu dia datang pada mana dia menghampiri nilai tapi tak sama nilai tu. Maksudnya contoh kat sini kalau saya letak kosong, maksudnya graf tu akan menghampiri kosong tapi dia tak akan sama dengan kosong. Dia macam graf tangent. Ingat tak graf tangent? Graf tangent dia dekat-dekat nak sampai 90 itu kita panggil dia asymptot. Okey. Kemudian macam mana nak plot yang lain? Plot yang biasanya kita akan gunakan contoh ambil dua koordinat yang simple. Dua koordinat yang simple saya akan ambil kat sini, saya ambil x dengan y. Biasanya saya akan jadikan yang simple nombor yang kita jaga agak Contoh kat sini e kuasa kosong. Jadi apa-apa nombor kosong dapat 1. Jadi itu point yang utama dia, iaitu 01 serta sini. Okey, ambil satu lagi baru nampak bentuk dia. Ambil satu lagi biasanya kita akan ambil contoh, kalau saya ambil nombor yang senang lah, nombor 1. Satu kat sini maksudnya kita akan dapat e kuasa 1, dapat e. E constant, e dalam 2 point something lah macam tu. Jadi kat sini kita akan ambil koordinat kita 1 sini kurang dengan 2 point something lah, iaitu e ini kita dapat graf kita. Macam mana graf basic dia? Graf basic dia datang daripada asymptot ni. Asymptot x ni dia datang masuk dekat dia punya ni. Blok yang pertama dia terus corner naik. Ini kita panggil dia graf eksponen yang paling asas sekali. Okey. Itu graf eksponen paling asas sekali. Okey, kemudian daripada formula ni, asas ni, dia boleh berkembang tau. Kalau kamu tengok dalam buku teks, banyak mana-mana buku teks dia akan bagi formula dia lebih kurang macam ni lah. Y sama dengan, saya ambil kat situ A. Kalau tak apa saya letak E sebab kita tengah belajar asymptot. A E kuasa X tambah dengan H plus dengan K. Maksudnya nombor-nombor ni boleh semua apa. Okey, apa cerita dengan A ni? A ni dia sifat dia yang pertama. Sifat A ni dia macam graf kuadratik. Kuadratik A tu apa cerita kuadratik kalau A? Kalau kuadratik cerita dia kembung dia tu. Kembung dia betul saya. Okey. Kembung dia macam tu ke? Pitasan Y dia sama aja. Tapi dia kembang kecut. Itu sifat A dia. Sama juga A ni. A ni graf kita ni macam mana dia boleh expand dia. Kalau A dia positif, maksudnya nilai dia besar kecil tu jadi macam mana? Graf dia berkembang. Nampak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau A bertukar simbol, tiba-tiba A jadi negatif, sudah. Okey, kita tengok kuadratik. Asas dalam kuadratik. Asasnya kita belajar dalam kuadratik. Itu dalam kuadratik. Kalau A positif, senyum. A negatif, masam. Kau pandai-pandai lah buat macam mana bentuk U dengan N tu kan. Dia terbalik kan. Maksudnya apa?
dia reflect. Dia reflect kat mana? Dia reflect dekat X. Macam tu cerita dia, lebih kurang lah kan? Jadi X kita kat mana? Kat mana dia nak reflect ni? Dia reflect dekat asymptot dia. Macam tu lah cerita dia untuk A, sifat A ni. A. Okay. Kemudian K. K ni kalau kita tengok, K ni dia hanya ada kaitan dengan Y saja. Aku tak ada, dia orang ni tak ada masalah pun. Okay, jadi Y, K. K ni maksudnya bila melibatkan Y, dia cerita pasal benda ni naik turun. Naik turun, naik turun. Itu K dia. Macam sebelum ni kita belajar kalau garis lurus dia punya pitasan. Betul? Macam tu. Sama juga kalau kita belajar dekat kuadratik, yang K tu macam C yang ujung sekali, X tak ada. C maksudnya dia naik kat mana, dia turun kat mana. Itu cerita dia. Dia punya, kita panggil dia anjakan. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia anjakan mencancang, menegak. And in English we call it vertical shift. Vertical shift. Okay, kat sini untuk K ni. Jadi K ni apa yang berubah kalau graf eksponen ni? Asymptot. Asymptot dia asal dia kosong, nampak? Plus 0. Jadi kalau K dia jadi positif, dia naik atas. Kalau K dia negatif, dia turun bawah. Itu kita panggil dia perubahan tu. Okey, untuk yang ini pula, H ni biasanya kalau kita tengok dia kuasa dia bertambah. Kalau kat sini untuk graf eksponen ni, bila kuasa dia bertambah, apa jadi dengan dia? Okey, yang ni kejap lagi kita akan tengok apa perubahan akan berlaku. Sebab saya cerita dia sekarang sebenarnya dia punya, kalau kamu tengok sebenarnya kita dah cerita pasal apa? Bentuk graf, kita dah cerita anjakan vertical shift kan? Yang belum lagi horizontal shift. Sebab tu H horizontal shift. Dia bukan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ni menatang ni dulu. Okey. Dan satu lagi saya lupa tulis dekat X ni. X kuasa X ni, X ni dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif tau. Jadi macam mana cerita dia? Iaitu kalau X ni dia akan kita panggil dia flip. Flip ke apa benda lah. Reflect kat mana? Reflect dekat mana kita tengok? Kat mana dia nak reflect? Belah mana dia nak reflect? X ni kalau negatif, apa jadi dengan dia? Okey? Itu dulu sebelum kita start ni. Kalau cerita cakap ni pening nanti. Tengok pun tak faham. Tak apa, saya buat contoh. Contoh saya tambah sikit. Jadi kalau macam mana cerita dia, kalau Y saya ambil itu sama dengan E kuasa X. Itu juga masih E kuasa X. Apa jadi kalau tambah 2? Ini yang senang dulu faham. Kalau tambah 2 kat sini, dia sebenarnya kalau kamu tengok apa jadi kalau kita gunakan jenis meletak plot graf. Kita letak plot contoh kan. Sini X, sini Y. Kalau kosong, sini akan jadi apa? 1 campur 2, 3. Nampak? Okey. Kalau 1, dia jadi apa? E campur 2. E campur 2 maksudnya dia jadi 4 point something. 4 point something. Nampak? Ini macam mana graf dia? Jom kita tengok graf dia. Tengok graf dia. Okey, saya akan plot dia lebih kurang 0, 3. Tadi 01, sekarang 03. Okey, 1 pula dekat 4 lebih. 1 pula dekat 4 lebih. 1 dekat 4 lebih. 4 lebih sikit. Macam tu. Lebih kurang. Nampak graf dia macam mana? Sebab tu kena ingat 2 ni siapa? 2 ni adalah K. K adalah apa? Asymptot. Jadi asymptot kita dah bukan kosong dekat 2 dah sekarang. Kat situ. Dia macam mana graf kita? Graf kita dia mesti datang daripada asymptot ni. Datang. Dia naik. Ciu. Naik atas macam tu. Dia nampak beza ni. Graf ni kita angkat naik. Angkat naik sebanyak mana? Sebanyak 2. Itu maksud dia yang K belakang. Okey? Itu maksud K belakang. Boleh? Jom kita tengok apa efek dia. Saya tambah ni sikit kan? Saya tambah dekat X pula. X jadi Y sama dengan E X tambah 1. Tak payah banyak. Pening. 1 sudah. Sikit-sikit dulu.
Okay, ni kan, kita tengok apa efek dia. Kita buat graf macam biasa. X, Y. Okay, cuma kat sini problem dia, kita kalau saya letak X kosong, okay, boleh lagi. Nampak? Tapi saya nak sebenarnya nilai di sini akan jadi kosong. Nilai kat sini kosong. Maksudnya apa? Saya bukan nilai semua kosong. Saya nak kuasa dia kosong. Sebab apa? Bila kuasa kosong, nilai dia 1. Senang kita kira. Jadi saya akan buat X campur 1 sama kosong. Jadi X sama dengan negatif 1. Ini simple je. Betul. Jadi saya katakan ni, kalau X negatif 1, maksudnya dia akan jadi I kuasa kosong. Jadi akan dapat 1. Itu senang. Itu point pertama. Okay. Macam tadi lah. Ajakkan 1. Bila akan jatuh, lepas negatif 1, itu letak kosong pula. Kosong macam mana? I kuasa 1. I kuasa ke 1 dapat I. Okay. Dapat I kat situ, baru kita boleh plot lebih kurang graf kita. Jom kita plot. Plot. Kamu dah nampak kan? Plot dah cara plot kan? Okay. Asymptot di mana asymptot? Asymptot di mana? Asymptotnya di sini. Saya dulu yang ajar benda ni. Kalau saya ingat dulu dekat UM masa asasi Dr. Rusrina. Tak tahulah macam mana Prof tu sekarang. Kalau tempat jumpa dia, saya nak terima kasih banyak. Dulu saya suka kutuk dia. Sebab dia ajar, suara dia nyaring. Tapi sebab tu lah sampai sekarang saya ingat. Okay. Jadi kita tengok sini. Koordinat kita macam mana? Negatif 1, 1 kat sini. Negatif 1, 1. Nampak? Dia shift. See? Point ni, tadi kat sini, dia shift ke sini. Okay, yang ni pula 0E. 0E. E is 2 point something sini lebih kurang. Nampak? Jadi graf kita macam saya beritahu, kalau kita tambah dekat ni, tambah plus 1 ni, plus something, plus something, dia akan shift kan. Dan kita dapati kalau kat sini, kesimpulan kita macam mana? Kesimpulan kita, kalau dia shifting dia kat sini, H kita ni positif. Nampak? Positif, dia shift ke kiri. Kalau positif. Jadi kalau negatif, dia shift ke kanan. Itu kesimpulan. Daripada kita buat contoh ni, kita akan dapat kesimpulan kita. Nampak? Ini first kali cerita. Okay. Jom kita tengok apa jadi kalau kita flip pula. Flip pula. Memang flip pula kan. Okay. Flip apa cikgu flip? Macam ni. Tengok apa flip cerita. Flip dia. Y sama dengan apa jadi dengan negatif E. Negatif E power by X. Itu je. Bagi nampak benda ni dulu. Negatif E power X. Apa benda? Nampak? Asymptot apa? Kosong. Okay, jom kita buat. Kita buat biasalah. Kita gunakan teknik standard. Buat nombor bodoh je. X dengan Y. Okay. What happen if X equal to 0? Cakap putih. X equal to 0, negatif 1. Nampak? Bila X equal to 1 pula, jadi apa? Negatif E. Jadi kita akan nampak konsep dia. Macam mana cerita dia je berlaku kat situ. Jadi saya akan buat situ. C. Okay. Asymptotnya di mana? Asymptotnya di kosong. Nampak? Koordinatnya di mana? Kosong negatif 1 sini. Kemudian 1 negatif E. Okay, 1 negatif E lebih kurang 2 point something tadi. Okay, nampak? Jadi apa jadi graf dia? Tengok graf dia. Lukis. Mesti datang daripada asymptot. Datang dari asymptot. Here. See? Jadi apa? Jom tengok saya. Tengok balik. Ni. Dia reflect dekat apa? Y-axis. Dia reflect dekat Y-axis. Siapa ni? Siapa yang negatif ni? A, negatif 1. Jadi kita letak kat formula kita balik. Tadi lupa. Saya letak balik formula Y equal to A E power by X plus H plus K. Okay. Jadi kat sini kalau kamu tengok cerita dia, A ni bila A tu negatif kan? Jadi A is less than 0, A negatif, dia akan apa? Flip flip apa? Flip vertically. Flip vertically. Sing. Dia reflect ataupun nama dia lain lah. Reflect dekat dia punya asymptot.
Dia reflect dekat dia punya asymptote. Okey? Itu contoh. Kan? Jadi kita tengok apa jadi kalau CF pula negatif. Pula buat hal kan? Y sama dengan E power by negatif X. X pula negatif. Jom kita tengok the value of the power of coordinate. X, Y. Okay. Kalau X kosong, tak ada masalah. Negatif kosong, kosong. E power by kosong tetap 1. Tapi apa jadi kalau 1? Kalau 1 dia akan jadi apa? Dia akan jadi E power by negatif 1. Negatif 1 maksudnya 1 over E. Nampak? 1 over E. Apa pula 1 over E? Mana calculator saya? 1 over E. One over E. Ah, 0.367. 0.37. Tentulah kita ambil 0.37. Nampak? Bila kita plot, kita akan nampak benda tu akan berlaku. Asymptote-nya di mana? Kosong. Asymptote dia kosong sebab dia K dia kosong. Nampak? Okey, sekarang 01. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, 1 ni. Dia duduk sini. Nampak? 1 tadi dia kat atas kan dia kat bawah. Yang ini yang kita panggil dia kalau tengok apa jadi. Apa jadi kat sini? Okey, graf dia. Nampak? Ni dia daripada asymptote tu datang, dia pantul dekat sini. Nampak? Nak lagi tepat, baik kita dapat. Apa jadi kalau negatif 1? Saya lupa beritahu negatif 1. Sebab apa? Kalau negatif 1 dia akan jadi 1 balik kan? Dapat E. Negatif 1 dia akan dapat ini 2 point something. Okay, anggaplah sini sebagai E lah, 2 point something. Jadi graf dia sebenarnya apa? Graf ni sebenarnya adalah dia reflect berbanding dengan graf yang asal tadi ni. Dia reflect dekat Y axis. Dia reflect dekat Y axis ni. E ni kalau X dia negatif, dia flip vertically. Flip horizontal. Flip horizontal. Dia flip horizontal, dia flip macam tu kan? Flip horizontal maksudnya reflect at Y axis. Macam tu. Okay, tu cerita dia lah kan? Okay, lepas tu jom kita tengok apa jadi bila kita combine soalan. Tadi kita belajar, tengok tadi kita belajar soalan dia kata sketch the graph of y equal to 5. It's not y. Y pula kan. V equal to 5 1 minus E negative T. Wow. Okay, nak bagi senang, bagi nampak, kita expand. Kita expand kejap. V equal to 5 minus 5 E negative T. Okay, ini kita perlukan satu koordinat tambahan. Jika kamu tengok dia perlu, kita ada tambahan. Tengok contoh. Okay, kenapa saya katakan contoh? Kalau kita buat sistem macam tadi, macam biasa, kita tahu asymptote dia 5. Okay, asymptote dia 5. Jadi sekarang saya akan buat table kat sini. Sini X, sini Y. Okay, first saya nak ni. Berapa nilai saya nak jadikan dia kosong? Kosong lah. Nampak? Kosong. Jadi bila saya bagi dengan kosong, apa jadi? Tengok. Bila kosong, sini akan jadi 1. 1 kali 5, 5. 5 tolak 5, kosong. 0, 0. Okay. Satu lagi saya kena ambil kat mana? Saya kena ambil kat mana? Okay. Kat mana yang sesuai? Contoh kalau saya ambil 1. Apa jadi dengan 1? Kalau saya ambil 1, nombor dia akan jadi kat sini. Kalau kita pakai kalkulator lah, contoh. Saya ambil pakai kalkulator senang.
Okay, calculator we use it. T equal to 1 So 5 minus 5 calculator ni E power by negative X. Okay, ni equation dia. Okay, and then saya akan calculate. Kita akan masukkan X equal to 1. So answer will be 3.16. Okay, ini senang sikit, 3.16. Okay, jadi kat sini jom kita tengok graf dia begini. Asymptote dia dekat 5. Koordinat kita dekat 0 and 1, 3 something sini. Kau nampak? Jadi macam mana? Graf kita dia mesti pergi dekat datang daripada asymptote. Bukan pergi, datang daripada asymptote. Dia akan datang daripada asymptote, datang, masuk. Nampak? Jadi sebab dia akan terus pergi ni. Kenapa dia terus pergi? Sebab sini biasa kita kupas anak panah kat sini. Maksudnya kita punya domain kita adalah daripada infinity, negative infinity dengan infinity domain. Okay, tapi range kita kat sini saya tengok dari sini paling rendah kita ni adalah negative infinity. Dia tak ada, bawah ni terus pergi. Tapi atas adalah asymptote. Bila asymptote kita kena letak 5. So kena buat kotak sebab dia not include 5. Okay, this lebih kurang lah how to sketch the exponent graph. Cuba fahamkan dan selamat beramal. Assalamualaikum.